Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Prof? Nampaknya Profesor Halim hari ini orang pertama muncul bersama dengan Rubidin. Saudara Selamat Hasan, apa khabar? Ekau, saya ada joke dari Negeri Sembilan ni, ada orang kirim dia tadi. Saudara, kalau dapat dengar suara saya dengan jelas sebab saya masih lagi pakai mic ni, kalau okey, sila like dan nyatakan okey tak okey, dan maklum sajalah. Terima kasih ya Mia Nia, salam clear dari Sabah. Dikroh, Said Baharudin, Syahril Salim. Assalamualaikum Hafiz, Hafiz Wan Baharum. Nazli, apa khabar? Malam besok. Saudara, kalau ada kesempatan besok saya nak berjumpa dengan Saudara Nazli, orang kuat NGO, nak bertanya tentang politik semasa tanah air. Tapi bila cakap dia kata lawyer pula tu. Saudara Fuad, apa khabar? Saya makan goreng pisang aja saudara malam ni. Pak Rizan, Mak Sani, Roslan Mak Yatim, Apek Kayum. Waalaikumsalam. Hari ni ada 3-4 ulasan saya. Saudara Nazli, insyaAllah besok kita jumpa Nas. Alim Hashim, salam Datuk, sihat selalu hendaknya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Fuzil Uzair, waalaikumsalam. Fuad, Tok clear semua, Alhamdulillah. Azmi Zulkafli, Razali, Roslan Abdullah. Dan pada semua-semua yang lain tu, kalau tak kesempatan, maka sebagaimana yang saya nyatakan, malam nanti saya akan layari satu persatu. Kita tengok apa yang boleh kita bincang. Ya. Hari ini kita membawang ada 2-3 perkara yang seronok sebab ada isu tentang mesyuarat PKR, mesyuarat Majlis Tinggi UMNO dan juga ada beberapa kiriman terbaru. Ya, Saudara Haji Wan Ismail, Rosil Lendu, terima kasih dah dapat buku dari penjara. Terima kasih. Baik. Laporan seperti biasa. Hari ini nampak gayanya serangan virus corona agak melegakan. Terima kasihlah dari Kulai ya. Lan sihat ya. Kes baru turun, cuma tinggal lagi 649, masih tidak baik. Tapi kita mengharapkan besok lusa dia terus berkekalan turun dan turun. Dan 7 kes import, artinya 642 kes hari ini di seluruh negara. Sabah masih lagi di tahap tertinggi dengan 352 kes, menjadikan jumlah keseluruhannya 14,053 kes. Labuan ada 17, Sarawak ada 10. Di Sarawak artinya warga terkumpul yang dijangkiti virus corona sejumlah 856 orang. Penang 13, jumlah terkumpulnya 957. Perak ada 8, jumlah terkumpul 495. Yop, orang Perak, jaga diri elok-elok, jaga kebersihan yop. Selangor ada 138, masih lagi tidak begitu elok. Dan bagaimanapun saya mengharapkan warga Selangor mematuhi apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk berada di rumah. Kalau tiada keperluan, tak ada perlulah keluar di rumah ya. Kerana hari ini 138, jumlah keseluruhannya 4,495. Di Kuala Lumpur ada 23, jumlah keseluruhan 3,014 orang. Putrajaya pula tiba-tiba hari ini ada seorang. Jadi jumlah di Putrajaya 142, Negeri Sembilan ada 43. Apakah hal ni dek? Jadi 43 jumlah yang dijangkiti virus corona di Negeri Sembilan 1,559. Negeri kecil tapi ramai yang terkena. Apa hal ni? Jaga kebersihan masing-masing. Melaka ya, Saudara Rosi Lendu, 1 hari ini ada je 311. Johor ada 10, jumlah terkumpul 897. Pahang pula ada pula hari ini 1. Jadi di mana tak tahu, jumlahnya 393. Terengganu juga ada 1. Tapi bagaimanapun kita harus menghormati warga Perlis, mengekalkan virus corona ni ya, Saudara Muazmi. Daging lenang manis sedap Datuk, terbaik. Terima kasih. Saudara Muazmi dah terima daging dinding manis Siti Farehah lah tu. Terima kasih Saudara Muazmi. Di Kelantan juga kosong. Jadi Perlis dan Kelantan saja yang sifar virus corona, dan kita mengharapkan teman-teman semua
dapat sentiasa memastikan kebersihan diri. Hanya dengan membersihkan diri sahajalah kita mampu untuk mengekang merebaknya pandemik virus corona. Mogana Ji, Waalaikumsalam, Rosna Abdul, terima kasih, Tijah Wagirin, ya. Waalaikumsalam, ya. Seperti biasa, daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ini hadis riwayat At-Tabarani. At-Tabarani sebut Tabrani. Yang ke 9009. Status hadis adalah hadis sahih. Jadi kita harus memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita. Kebetulan pula hari ini adalah hari kelahiran junjungan kita dan juga hari kembalinya, wafatnya baginda Rasulullah SAW. Mukmin yang paling utama akan bersama Rasulullah pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat ke atas baginda. Kerana orang berselawat ke atas Nabi, para malaikat juga berselawat ke atasnya. Sufyan As-Sawri menyatakan bahawa selawat dari para malaikat adalah permohonan ampun kepada Allah SWT. Jadi Amir bin Rabi'ah meriwayatkan Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku, melainkan para malaikat juga sentiasa berselawat untuknya, sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah, sama ada sedikit ataupun banyak. Jadi untuk itu kita digalakkan untuk sentiasa ada waktu terluang, apalah salahnya kita berselawat kepada junjungan yang kita kasihi Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang tidak menggembirakan hati saya apabila saya dapat kiriman dalam Facebook saya ini tentang masih ada lagi warga bukan Islam yang cuba untuk bermain api. Bukan hanya bermain api perkauman, tetapi mereka bermain api soal agama. Sambil itu dia dengan bangga mengatakan nama dia Ganeswaran Nadarajah dari Negeri Sembilan. Dia menghina baginda Rasulullah. Jadi saya mengharapkan pihak berkuasa, tuan-tuan yang mana berhampiran dengan, kalau kenal dengan dia, buat laporan polis lah. Jadi kita mengharapkan supaya pihak berkuasa bertindak, jangan berlengah-lengah. Itu api perkauman berhubung dengan agama ni. Saudara Mazuki, audio kurang jelas. Alamak. Okey lagi. Jadi kita mengharapkan agar pihak berkuasa sentiasa melihat segala perkembangan yang tidak baik. Terima kasih Abang Azmi. Setiap solat, setiap kali itulah kita membersihkan diri kita. Islam itu syumul. Islam itu adalah way of life. Baik. Azmi dah rasa dendeng anak menantu kesayangan saya, dendeng manis Siti Farehah. Kalau makan dengan nasi boleh, makan dengan ketupat. Saya suka makan dengan ketupat dan dengan lemang. Kalau mau merasa keenakannya, sila telefon 017 711 4300. Ini menantu saya ni buat. Bukan walai, memang ini buah tangannya dan resipi pun resipi beliau sendiri. Baik saudara, kita mulakan bicara malam ini dengan membaca kiriman puisi. Puisi pendek yang dikirimkan oleh saudara Zani Hashim. Saya tertarik dengan puisi ini kerana suara tak berapa kuat. Itulah masalah ni. Suara tak berapa kuat, macam mana saya buat kuatkan lagi ke? Saya tak ada volume, saya tak tahu. Nak baca puisi je suara tak kuat lah dah. Takkan saya nak pegang ini, lenguh lah pula. Duhai. Bian Syah, okey. Gangguan lagi lah. Ini teknikal ni anak-anak saya yang buat ni. Saya tak tahu gadget-gadget ni. Okey, okey. Suara okey, terima kasih. Jadi puisi kiriman Zainal Hashim. Tajuk tak ada. Tapi baik-baik puisinya menyentuh juga perasaan saya. Iaitu ini catatan daripada saudara Zainal Hashim. Laksana kaduk cuba menjunjung, ibarat serai cuba bermadu, bagai lengkuas cuba menjalar, gerobok kosong tidak berisi, gaduh menyapu di laman orang, akal sedepa syair sekebun. Itulah kiriman saudara Zainal Hashim menggambarkan bahawa mereka ini seolah kaduk naik junjung.
Seperti serai ibarat serai ni cuba bermadu. Serai mana ada madunya? Pedih lah. Pijau lidah. Bagai lengkuas cuba menjala, lengkuas mana ada menjala, dia tertanam begitu. Gerobok kosong tidak berisi. Akhirnya ini kita poket kosong. Okey. Saya sekadar ingin mengingatkan kita bahawa pada zaman kerajaan Perikatan Nasional Pakatan Harapan. Sebelum itu saya nak jelaskan kepada teman-teman pelayar-pelayar ini bahawa ruangan saya bicaranya tidak lain tidak bukan adalah politik. Jadi saudara jangan marah. Jangan nak cuba-cuba masuk kata cerita politik. Memang ruangan ini adalah pencerahan berhubung dengan politik semasa, politik masa depan, politik masa lalu, dan untuk memberi pencerahan apa yang saya tahu sepengetahuan saya. Saudara Vester Louis Swing, clear dari Singapura. Terima kasih. Saudara Mat Syukri, suara masih lebih kurang. Saya ingat saya dah cuba yang terbaik lah. Terima kasih. Sebab apa yang saya katakan, bahawa zaman kerajaan Pakatan Harapan dulu, Menteri Dalam Negeri adalah Tan Sri Muhyiddin. Sekarang ini yang berhormat Perdana Menteri. Tapi kalau saudara mengimbau kembali, waktu itu negara dikejutkan dengan kemasukan kehadiran sebegitu ramai warga asing. Tentunya daripada negara China. Berjuta katanya. Tapi sampai saat ini masih lagi belum dapat dijelaskan di mana mereka berada. Keberadaan mereka, apakah mereka telah keluar, apakah rekod-rekod kemasukan keluar masuk mereka itu benar-benar dapat ditangani secara jelas, secara usai oleh pihak immigration. Kerana ini menyangkut soal keselamatan negara kita. Semalam saya dah jelaskan bahawa adanya di negara sejiran kita, mereka cuba mewujudkan sebuah negara di mana mereka menabalkan sultan mereka sendiri. Jadi zaman kerajaan Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin yang menjaga KDN, begitu ramai warga Cina masuk ke Malaysia, tetapi hingga hari ini tidak dapat dikesan. Jadi Datuk Ismail Safian, apa terbaru di PWC, sabar sekejap lagi tu ya. Kemudian hadir pula bila beliau menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan Perikatan Nasional, tiba-tiba negara dikejutkan dengan Macau scam. Malahan ada pula anggota polis yang dikatakan terlibat. Jadi apa dah jadi dengan negara kita ni? Kemana perginya segala akta, sosma lah, portal dan sebagainya. Malahan IC pun katanya beratus ribu yang terjual. Jadi kita ni kadang-kadang pimpinan bising sekejap saja. Lepas itu senyap, sepi. Begitu juga macam mana apa yang berlaku pada yang saya katakan bahawa 5-6 bulan dulu kes penemuan dadah satu kapal. Mana pergi toki dadahnya? Toki dadahnya ke mana? Kenapa tak dibawa ke muka pengadilan? Apakah kerajaan kita ni begitu toleransi dengan mereka-mereka yang terlibat dalam jenayah? Ini persoalannya yang harus kita warga net, warga cinta damai harus menyuarakan pada pimpinan. Tan Sri Perdana Menteri bertanggungjawab. Dulu dia jaga KDN. Fazil Nasri, mungkin tak Datuk ni suara kurang lagi. Saya apa hal saya nak buat ni? Saya kalau suara serang, tak tahulah anak saya tak ada pula ni. Kalau dia ada boleh dia tahu saya. Jadi itu keadaannya. Kerana itulah saya menerima satu kiriman lagi. Dia kata, ini kiriman agak melucukan saya. Saya juga ingin melihat sebuah kerajaan diketuai oleh orang yang sombong, orang yang ego, orang yang tak sedar diri, dimalukan dengan undian tidak percaya di parlimen nanti. Kerana kita tak mahu lagi melihat adanya pimpinan-pimpinan yang melakukan kerja-kerja kotor. Kalau yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja Melayu dah malukan mereka, tapi mereka masih juga tak sedar diri, eloklah rakyat, iaitu wakil-wakil rakyat, memalukan mereka pula. Ini keadaannya. Lebih agak minum sekejap ya. Lebih memeranjatkan saya bila tiba-tiba pula hari ini keluar lagi dalam laman Facebook tuntutan speaker Dewan Negara Tan Sri Rakyat Jatim. Dia kata dia mencadangkan agar Perdana Menteri mengadap Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong sekali lagi untuk cadangkan darurat. Sedangkan COVID-19 dah belum menurun. Jadi bila keadaan begini saya teringatlah
Ini kiriman sahabat saya, nama dia Datuk Saudara Jamil Idris. Dia kirim kat saya ni, bila dia buat gitu saya kata, betul lah ni orang Negeri Sembilan. Jangan marah saudara daripada Negeri Sembilan. Dia kata, dia buat catatan pada saya. Kek surau subuh tadi, katanya. Ni cerita kawan dia. Seorang sahabat tumbang di rakaat kedua. Jatuh terlontang atas kapet. Jadi, dalam hati dia tengah semayang pun, dia tak dapat nak concentrate. Tak dapat khusyuk. Terlintas di fikiran. Untung Mamat ni dia dapat kesudahannya yang baik, iaitu husnul khotimah. Tiba-tiba dia bingkih bangun menyambung solat. Habis solat dan bisik tanya pada dia, apa hal? Nak pitam ke? Dia pun jawab, lolap. Inilah perangai rakyat yatim. Orang dah selesai masalah, orang nak berhadapan dengan parlimen. Lagi 3-4 hari parlimen bersidang, dia sibuk-sibuk lagi nak buat darurat. Betul lah tu, Rais gila lah ni. Kerana itu, dalam keadaan begini, berbalik pada politik semasa, kita sepatutnya warga UMNO seharusnya berfikiran terbuka, dan kita tuntut ahli-ahli parlimen MP. Sekiranya mereka benar-benar menjunjung institusi dan menghormati kepimpinan parti, kalau beginilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka-mereka dalam kerajaan Perikatan Nasional, keluar sajalah. Tinggal sajalah jawatan menteri itu sementara ni. Tinggalkanlah jawatan seperti JRC itu. Tak usah fikirlah. Sebab saudara kena ingat tau. Ini cerita benar. Saudara boleh bertanya dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab saya berpeluang bertanya dengan beliau secara peribadi. Banyak orang tak tahu. Orang yang mengusulkan supaya Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri dalam kemelut langkah Sheraton adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini cerita benar. Beliau tidak langsung memikirkan soal dirinya untuk jawatan dan sebagainya. Ini sebenar. Tetapi apa balasan dia dapat? Dia dimalukan, partinya dihina, parti UMNO yang dipimpin olehnya disinggung saban waktu. Jadi orang-orang PBBM ni kena sedar diri lah. Sebab itu saya sentiasa marah. Saya sentiasa marah kalau mereka daripada PBM mencerca batang tubuh Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab beliaulah orang yang mencadangkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kita ni warga UMNO pun marah dekat dia. Saya marah dengan pada beliau waktu tu. Saya kata, Tok Sri apa ni buat macam ni? Dia kata kita kenalah. Dia kata kerajaan ini bukan kerajaan UMNO. Kerajaan ini kerajaan Pakatan Harapan. Mereka menang. Kita kena hormati. Kita kena santuni. Itu adalah keputusan rakyat. Biarlah mereka memerintah. Asalkan dia kata tak ada DAP. Kita nak tengok pula bagaimana mereka memerintah. Ini keadaannya. Tapi bila dah berada di andung kuasa sebagai Perdana Menteri, mula nampak keangkuhan. Mula mempergambarkan sikapnya. Malahan saya terkejut juga apabila Saudara Lokman menyatakan secara jelas dalam live-nya. Begitu juga kiriman RAK Rafiq Awang Kecil. Bila dia kata kabarnya ada usaha untuk menahan Datuk Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Tun Razak di bawah Soksma kerana berusaha nak gulingkan kerajaan. Tapi kabarnya katanya lah permintaan itu ditolak IGP. Kalau betul lah benda ini berlaku, memang Malaysia ni dah gila lah. Memang kita dah gila lah ni kalau menjadi keadaannya politik yang sempang peranang. Orang baik nak ditahan. Kita bukan nak menjatuhkan kerajaan. Saya perlu jelaskan saudara semua. Bila orang bertanya, kenapa UMNO ni tak sokong lagi lah PN dan sebagainya, kenapa orang UMNO tak suka lagi dengan PN, kita bukan nak menjatuhkan kerajaan. Kita tidak mahu lagi melihat wajah-wajah mereka di anjung kuasa yang kini menjadi ketua eksekutif kerajaan. Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Menteri Kanan, Menteri Kiri dan sebagainya. Bukan kita itu kerajaan. Kerajaan adalah kerajaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Sebab itu, apa sahaja dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang Pertuan Agong, kita sambut dengan baik. Kita ni rakyat cinta damai. Kita rakyat menjunjung Duli Baginda. Ini negeri yang ada sultan, yang ada raja.
Hanya mereka yang tak tahu, diuntung saja, yang cuba untuk menafikan realiti ini. Negeri beraja. Jadi, kerajaan adalah kerajaan Duli Yang Maula Tuan Agong. Yang kita tak mahu melihat adalah mereka-mereka yang kini berada di anjung kuasa Seri Perdana sebagai ketua eksekutif lah. Bukan saya kata ada separation of power. Ketua eksekutif, legislatif dan judiciary. Kerana eksekutif hari ini sudah melihat bahawa diri dia seolah-olah dia itu raja. Jadi saya menerima kiriman juga. Ni banyak kiriman hari ini. Elok kita bincangkan. Iaitu sebenarnya UMNO sudah tak dapat terima lagi. Hari ini UMNO sedang mengadakan mesyuarat tergempar, mesyuarat Majlis Tinggi, kerana kita jeda waktunya sudah tinggal 5 hari je lagi. Hari ini hari Khamis ya. Besok Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin Dewan Parlimen akan bersidang. Dalam tempoh 4 hari saja lagi. Dan waktu ini jugalah mereka daripada Kerajaan Perikatan Nasional minta supaya UMNO menamakan juga calon Timbalan Perdana Menteri. Saya kata ini buat apa? Kalaulah takdirnya pada hari Isnin nanti usul undi tak percaya itu jatuh Tan Sri Muhyiddin sebagai dia tidak lagi Perdana Menteri, apa artinya jadi Timbalan Perdana Menteri pun? Dah tak ada dah, the entire kabinet dah runtuh. Jadi saya pun fikir untuk apa? Sebab tu saya malas nak pergi. Saya dah ambil, kita keluar aja. Memang betul, sebab tu kita tak ada orang kata tak ada baiknya lah. Kita tunjuk diri kita baik. Jadi Saudara Mahasiswa, UMNO jangan jadi paku yang lurus. Ada saja pahat yang ingin memukul. Biar bengkok lagi baik, tak ada siapa nak ketuk. Yalah memanglah, sebab sejak UMNO dipimpin oleh Datuk Seri Ahmadi ini, memanglah dia cuba membawa kepimpinan yang lurus. Jawabnya kena singgul lah kamu. Kita dah bagi tahu, tapi bila tanya dia cakap Izai Ahmadi. Saya nak bawa saya sentiasa berlapang dada. Sebab tu kita merasakan bahawa kalau boleh janganlah kita ada mengamalkan politik-politik yang tidak baik. Lurus. Lurus pun ada banyak benda, ada lurus bendul. Kalau lurus bendul, inilah natijahnya. Inilah dalam keadaan yang berlaku sekarang ini. Akhirnya UMNO disinggung, mereka tidak menghormati kita. Jadi PBM ni perlu kita ajar sebenarnya, mereka sedikit. Dan saudara jangan lupa ya. Sebab tu bila saya dengar kata ada cadangan untuk melantik Dato' Hisham H2O. Dato' Hisham Tun Hussein. Waktu kita kalah dulu, antara orang yang terlibat mengajak ahli-ahli parlimen keluar daripada UMNO menyertai PPBM adalah Syamuddin di Sabah. Ini boleh disahkan, saudara kalau di Sabah boleh bertanya dengan Datuk Yaakob Khan. Beberapa kali dalam ceramah beliau pun boleh menyatakan Datuk Yaakob Khan, beliau dipujuk untuk meninggalkan UMNO. Tapi alhamdulillah jati diri Datuk Yaakob Khan kekal untuk terus berada dalam UMNO. Dia tidak akan meninggalkan UMNO ini. Kerana baginya UMNO itu adalah sebuah perjuangan. Hari ini juga saya terima kiriman, seronok juga saya tengok ni. Sebenarnya ini kalau mungkin kalau ini diluluskan juga antara perangkapnya, iaitu dua orang ahli parlimen, iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim, ahli parlimen Barat Arau yang juga merupakan pengurusi backbencher, bersama dengan Yang Berhormat Nik Muhammad Zawawi Saleh, iaitu ahli parlimen Pasir Putih daripada Parti PAS, telah mengemukakan usul menyokong Perdana Menteri. Kalau ini dibawa, tak perlu ada usul tak ini unsur undi tidak percaya. Kerana waktu perbahasan itu di situlah nanti. Jadi saya tengok tu jika usul ini diizinkan, maka berkuatlah semua ahli-ahli parlimen membahaskan. Mungkin usul ni tak percaya pun, mungkin speaker tak nak, bawa usul ni percaya pula. Nak tengok speaker nak pilih belah mana. Ini keadaannya. Jadi ada orang bertanya, wajar ke usul itu? Saya kata bukan isu ni wajar atau tak wajar, sewajarnya. Sebab ini menyangkut soal aspek legitimasi, legitimate, keabsahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Hafiz Gatsby, Muhyiddin, Hishamuddin, Hamzah, Zainuddin,
apa Taqiyuddin, apa lagi yang ada? Banyak yang tu. Dan kita mengharapkan agar mesyuarat Majlis Tinggi UMNO sekarang sedang berjalan. Sebelum saya live ini, saya dapat kiriman katanya panas. Sebab ada pro dan con, dan saya yakin Datuk Seri Zainuddin boleh mengawal ahli parlimen mereka. Tetapi kita tunggulah, saya rasa mungkin dalam pukul 11-12 nanti adalah dia punya keputusannya, sama-sama kita tunggu. Sama ada kita keputusan UMNO menerima, menolak atau dan sebagainya. Kerana jangan lupa, hari ini juga petang tadi Majlis Presiden Pakatan Harapan, iaitu Parti PKR, Majlis Presiden DAP bersama dengan Amanah, mereka telah mengadakan mesyuarat. So antara butir-butir mesyuarat itu, mereka menuntut jauh dari ini Pakatan Harapan ini PKR, mereka akur atas kehendak Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi PKR akur dan menyanjung tinggi terhadap saranan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong. Tetapi persoalannya sekarang ni, berani ke Tan Sri Muhyiddin untuk berjumpa dengan pimpinan PKR untuk membincangkan benda ini? Bukan boleh buat sembrono, bukan boleh buat sembarangan. Sepatutnya dia kena jumpa, sit down. Sebab itu yang saya katakan, sudah sampai waktunya kita sudah mewujudkan satu kerajaan yang melakukan reform, iaitu national correction, iaitu pembangkang tidak dilihat sebagai musuh. Kita lihat macam di Singapura, dia ada pembangkang. Malah pembangkang, parti-parti pembangkang di Singapura sudah berkembang lagi. Tapi mereka satu ketika bila PAP menang, boleh dikatakan 100% menang ke parlimen, mereka terpaksa mewujudkan jawatan ahli parlimen pembangkang. Kerana di bawah dalam sistem demokrasi, kita mesti ada mengimbangi. Jadi tidaklah one way traffic atau pemerintah melakukan secara suka mak bapak dia je. Ini tidak. Jadi sebab itu diwujudkan jawatan sebagai ketua pembangkang. Di England juga ada ketua pembangkang, di Amerika juga tentulah dia ada 2 parti sistem, dan di mana-mana negara. Jadi pembangkang memanglah dari segi ideologi, politik dan sebagainya kita menentang mereka, tetapi bukan sampai bermusuhan, sampai nak agak sampai mati. Cuma yang kita kecewa, mereka yang mengamalkan politik dangkal. Okey, politik dangkal, contohnya bila kita UMNO dalam sebagai parti pembangkang, maka UMNO ini dimusuh sehabis-habisnya. Kalau boleh nak ditanam parti UMNO ni. Inilah ada jasa budi Tan Sri Muhyiddin dan juak-juak mereka, Hamzahnya yang dulu bekas ahli UMNO, Azmin Ali, kemudian siapa lagi? Adalah 4-5 orang dia Persify tu, lain mengatlamat tak ada. Kalau boleh UMNO ini mesti dikuburkan. Saya katakan kenapa begitu? Saya pernah berdebat dengan ahli-ahli daripada PBM. Mereka mengatakan, ni tahulah UMNO ni kalau tak bila dah kuasa dia sombong. UMNO tak pernah sombong. Pimpinan saya tak menafikan. Tapi sesombong-sombong pimpinan UMNO tak sesombong pimpinan PBM. Anda cuma mempunyai beberapa kursi saja yang dibantu, didokong oleh UMNO. Tapi langsung anda tidak memikirkan, langsung anda tidak melihat keikhlasan ahli-ahli pimpinan UMNO terhadap warga anda. Ini masalahnya. Jadi pagi semalam ini dari kiriman Luqman Adam, dia kata UMNO mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin memaksa mereka agar menerima Datuk Seri Syamsuddin Husin sebagai timbalan Perdana Menteri. Dakwa orang kanan Datuk Seri Najib Razak. Itu Datuk Luqman Adam. Tak, gini masalahnya sekarang ni. Betul, kita menerima. Sebab itu Datuk Seri Zainuddin tak ambil kisah pun. Kau nak lantik siapa pun lantiklah. This is your government, this is your time, this is your regime. Tan Sri Muhyiddin, lantiklah siapa pun. UMNO tak mau campur tangan. Jangan kamu kata paksa UMNO kena terima. Ini tak boleh lah. Kerana melibatkan warga UMNO. Ahli Parlimen UMNO dah disembrong, iaitu Datuk Syamsuddin Tun Sin On. Jadi kami nak Syamsuddin, UMNO kena buat endorsement. Ini tak boleh lah.
Ini salah. Keadaan ini satu tindakan yang cukup tak baik. Kamu nak lantik, boleh lantik. Itu prerogatif you. Itu kuasa mutlak you sebagai Perdana Menteri untuk membentuk kabinet you. You nak lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri ke, nak lantik dia sebagai apa Menteri Kanan ke, Menteri Kiri ke, Menteri Atas ke, Menteri Bawah ke, carry on. Tapi sebagaimana nyatakan oleh Presiden, dia kata UMNO kita sokong kerajaan you sekarang ni. Tetapi datang pilihan raya 15, minta maaf. Kita akan bertanding dalam aroma demokrasi UMNO, cara UMNO lah. Tapi jangan pula kamu pula untuk ini kursi kami. Minta maaf lah. Tidak mungkin itu berlaku. Dan tinggal lagi 4 hari persidangan. Sesuatu yang agak memeranjatkan kita. Ini satu lagi masalah. Saya juga menerima kiriman terbuka daripada ahli parlimen daripada Johor Bahru rasanya. Daripada Johor Bahru yang berhormat apa namanya tu, dia mendakwa bahawa ini Setiausaha Dewan, Setiausaha ini Saudara Hassan bin Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang. Dia kata bahawa agak mengecewakan apabila kebebasan ahli parlimen menentukan pendirian dalam membuat keputusan itu cuba dicampur adukkan. Jadi beliau khawatir jika ini diizinkan nanti akan rosak sistem negara kita ini, kerana apabila pengelola istana negara mengutuhkan penyataan media minta kononnya saya tidak yakin itu merupakan titah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agung, minta supaya menyokong kerajaan sedia ada. Ini tak boleh, ataupun menyokong saya berharapan kenyataan Datuk Pengelola Berjaya Raya itu sebagai satu pelanggaran terhadap prinsip raja berperlembagaan dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Saya ingin menegaskan, katanya, ahli-ahli parlimen mestilah bebas untuk membuat keputusan di dalam sidang parlimen, termasuk sidang berkenaan belanjawan, tanpa ada sebarang tekanan atau pengaruh daripada sesiapa. Ini satu kenyataan beliau yang saya sebenarnya gusar. Sebab belanjaan negara akan dibentangkan pada untuk 2021 ini lebih kurang dalam lebih kurang 10 hari lagi. Jadi parlimen adalah merupakan badan bebas legislatif, iaitu sebuah institusi perundangan yang tugasnya tidak lain tak bukanlah menggubal undang-undang. Jadi ahli-ahli parlimen adalah sebagai penggubal undang-undang. Dia ada lawmaker. Mereka penggubal undang-undang. Jadi negara kita sebuah negara demokrasi berparlimen yang pakai prinsip pengasingan kuasa, separation of power katanya. Jadi semua pihak dan institusi perlu menghormati parlimen dengan menyediakan suatu keadaan yang kondusif bagi membolehkan ahli-ahli parlimen bebas menentukan pendirian dan membuat keputusan. Ini benar. Sebab itu setiap kali bila Dewan bersidang saja, Dewan Parlimen bersidang, Menteri Dalam Negeri akan bangun memberitahu pada Speaker. Tuan Speaker usul daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi Speaker tanya usul apa? Usul bahawa Dewan ini menuntut bahawa jalan-jalan untuk datang ke Parlimen ini hendaklah tiada halangan bagi ahli-ahli Parlimen untuk berada dalam Dewan. Artinya ahli-ahli Parlimen mesti bebas untuk berhadir dalam Parlimen, untuk menghadiri persidangan. Jadi dalam haiwal kewangan negara, jadi peranan Parlimen begitu besar katanya. Itu perkara 96 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 96 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita tengok Perlembagaan 96 ya. Dia menyentuh soal Perlembagaan Persekutuan, perkara 96. Apa kata 96? Dalam Perlembagaan 96 ini ia menyebut 25 panjang ni, banyaknya. Tiada percukaian melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang, iaitu peruntukan kewangan. Jadi kumpulan wang disatukan, segala hasil dan wang tidak dikira bagaimana jua pun diperlukan atau diterima oleh persekutuan tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini. Jadi dalam perlembagaan ini memperjelaskan tentang bagaimana nak berbelanja. Ini jelas dalam perlembagaan. Jadi beliau menyentuh bahawa dalam perkara 96 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa tiada percukaian melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang.
Manakala perkara 102 pula menyatakan Parlimen mempunyai kuasa penuh berkenaan dengan mana-mana tahun kewangan 102. Ini sekadar pencerahan ya saudara-saudara, mungkin lambat sikit. Bila ada buku perlembagaan ni elok kita baca juga. Kata dalam perkara 102 perlembagaan Parlimen punya kuasa berkenaan dengan mana-mana tahun kewangan sebelum lulus rang undang-undang perbekalan untuk membenarkan melalui undang-undang perbelanjaan bagi sebahagian tahun itu. Atau B, untuk membenarkan melalui undang-undang perbelanjaan bagi seluruh atau sebahagian tahun itu selain mengikut perkara 96 hingga 101. Jika ternyata kepada Parlimen wajar berbuat demikian oleh sebab pentingnya atau umumnya apa-apa perkhidmatan atau oleh sebab hal-hal keadaan yang luar biasa ataupun keterdesakan. Artinya, tidak boleh, macam saya kata tak editorial lah, tidak boleh satu sen pun wang dari kantong negara dibelanjakan tanpa diluluskan oleh Parlimen. Jadi Parlimen bukanlah rubber stamp. Minta maaf. Saya sebenarnya sakit pinggang. Apa nak buat? Jadi naik hidung. Wang negara tidak boleh diberlanjakan, melainkan diluluskan oleh Parlimen. Dalam keadaan begini, maka kebebasan ahli Parlimen nak diberi untuk mereka menggariskan, mempertikaikan. Kalau itu tidak boleh diselesaikan, kalau mereka tak setuju, kena kata tak setuju. Tapi bukanlah berartinya menolak perbelanjaan itu malah menolak kerajaan. Tidak. Menolak sesuatu rang undang-undang yang dibawa oleh menteri itu, hendaklah diutamakan. Itu pandangan mereka. Sebab siap-siap ahli Parlimen akan membuat kajian. Selalunya sehari ataupun 2 hari sebelum kertas Parlimen ini, kertas perbelanjaan itu diberikan, dibentangkan, ahli Parlimen sewajarnya menerima. Jemaah PBM di akar umbi ini pun dah berlagak macam abang besar. Tak mustahil Datuk. Kalau PRU, kami yang menjadi jentera BN akan ditugaskan untuk menjadi jentera PBM juga. Diorang ni mana ada jentera diri. Ini masalahnya. Jadi saya cakap dalam Parlimen tadi, saya harap saudara faham kenapa kita tak ahli Parlimen tidak boleh nak dikatakan khianat kalau mereka menolak perbelanjaan yang mereka merasakan tidak sesuai. Jadi tiap-tiap ahli Parlimen, ahli Dewan Rakyat, mereka mewakili rakyat mereka. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Kamarul Khalid, Assalamualaikum Datuk. Adakah Datuk berpendapat dengan kenyataan dan pendapat Datuk Lokman Hakim, Datuk Zahrin Mak Yassin dan blogger Ismi Mak Isa? Bukanlah saya kata sependapat, tapi apa yang dilontarkan oleh mereka, kalau di Malaysia ni, kalau tak ada, kalau tiada apa-apa, takkanlah tempur bersarang rendah. Kalau pokok itu bergoyang, tak bolehlah kata tak ada angin atau digoyang. Tanpa angin, masakan pokok itu bergoyang. Tiada kebakaran, masakan ada asap. Jadi apa yang dilontarkan oleh mereka? Saya menghayati, boleh katakan setiap malam saya mendengar apa yang dilontarkan oleh Datuk Zahrin, oleh Datuk Lokman Adam, oleh saudara Ismi Maisa, daripada blogger-blogger yang lain, malahan daripada bekas Esko Kerajaan Negeri Selangor, daripada Parti Keadilan, kita dengar. Jadi kita nak tahu sejauh mana pemikiran, sejauh mana benar atau tidak. Jadi itu menjadi asas untuk saya memberi pencerahan. Jadi bukan saya terperangkap ataupun mengikut atau bersetuju. Sebab saya dah kata ruangan kita ini, we must be agreed to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak semestinya pandangan mereka 100% betul. Ada kadang-kadang apa yang dapatan mereka itu tidak benar. Jadi kadang-kadang mereka melontarkan, saya buat kajian. Betul ke tak betul? Tetapi kalau dah 3-4 orang, macam Rak pun mengatakan bahawa ada usaha untuk menangkap 3 orang ini, saya kata ini satu kejutan. Kalau benar, kita berdoa ini tidak berlaku. Tapi selalunya di Malaysia ni, gosip politik itu sudah 70% benar. Bosan, tolonglah jangan melaga-laga kepimpinan parti. Saya tidak berhasap untuk melaga-laga kepimpinan. Saya sungguh ingin memberi pencerahan. Effendi Harun, ingat tak masuk meeting MT ke? Saya bukan ahli majlis tinggi. Jadi saya memberi pencerahan, saudara berhak untuk dengar.
Saudara boleh bersetuju dan juga boleh tak bersetuju. Tapi jangan saudara menuduh. Apa yang saudara katakan tadi, bahawa saya seolah-olah nak melaga-lagakan, itu tak betul. Saya ada lagi siri-siri yang lain, ada lagi yang saya nak jelaskan. Tetapi apa yang saya nak jelaskan, kalau benda ini tidak memenuhi selera anda, jangan anggap saya nak melaga-lagakan. Kenyataan daripada ahli parlimen Johor Bahru tadi, Pasir Gudang itu, memang jelas mengikut peraturannya. Jadi, apabila adanya arahan, sebagaimana beliau memikirkan seperti arahan, Pengelola Bijaya Diraja katanya seolah memberi arahan untuk mengikut, tak boleh juga proses ini. Jangan ada campur tangan. Parlimen satu bab, eksekutif satu bab, dan judiciary satu bab. Dan paling penting sekali, ketiga-tiga separation of power ini, eksekutifnya iaitu Perdana Menteri, Menteri dan kaki tangan kerajaan, kemudian legislatif, ahli-ahli parlimen, dan satu lagi judiciary iaitu Badan Kehakiman. Mereka tiga-tiga ini tertakluk di bawah Duli Yang Maha Mulia Daptar Agong. Dan Agong, Raja-Raja Melayu tidak akan mencampuri urusan politik. Jadi politik ni biarlah mereka bersama-sama dari legislatifnya, judiciary-nya, eksekutifnya. So jadi Agong sekadar pemerintah. Apa-apa bermasalah akan dibawa ke pengetahuan baginda. Sebab itu setiap kali sebelum kabinet bersidang, Perdana Menteri harus menghadap Agong. Begitu juga di negeri, Menteri Besar akan menghadap Sultan, menyatakan apa yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Exco ataupun dalam mesyuarat kabinet, serta menyatakan apa yang telah diputuskan dalam mesyuarat minggu lepas. Ini Raja-Raja Melayu, Agong kena tahu, sebab dia tuan tanah, dia bos besar. Tetapi janganlah ada kaki tangan yang di sekeliling bos besar ni cuba mencampuri urusan dalam politik. Itu kenyataannya. Saudara Kasim Mat Kasmun, MP UMNO yang ada sekarang ni banyak pengkhianat. Pastikan pihak luar nanti nama-nama mereka tiada calonkan. Nama-nama mereka, pencalonan mereka. Jadi kita, sistem kita ini sistem bawah. Saya bukan ada kuasa langsung, kita boleh mengutarakan. Datuk, puak-puak bunga di Ganu ni, di tengah ramai kalangan mereka. Ini di Terengganu ni masalah besar sebenarnya. Sebab di Terengganu mereka langsung tak ada pengaruh. Jadi mereka nak bersikap seperti mana di Sabah. Jadi saya mengharapkan mesyuarat malam ini, Majlis Tinggi UMNO malam ini mempunyai satu kata putus, satu kata yang tuntas, supaya politicking di kalangan Parti Pribumi Bersatu hendaklah kembali ke dasarnya. Kena ingat diri, kena sedar diri bahawa mereka itu berada di situ, mereka berada di ajang kuasa kerana adalah atas sokongan UMNO. Jadi itu keadaannya. Jangan nak tunjuk sombong. Ini sikit-sikit. Ini sebab itu saya katakan apa jadi? Mengelabah semua menteri-menteri, mengelabah semua ahli bersatu bila Tan Sri Muhyiddin bawa usul pada Agong ditolak. Sebab itu saya kata malam semalam sampai merah-merah hidung Azmin, menangis, meratapi kemungkinan mereka akan hilang kuasa. Dan saya menyatakan seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri, Parti Bersatu akan hilang daripada radar politik negara. Tak usah cakap banyaklah. Ini saya berani menyatakan secara jelas. Sebab mereka bukan parti perjuangan. UMNO adalah perjuangan. PAS juga adalah perjuangan. Bersatu ni sekadar tenggik sana, tenggik sini. Kemudian nak menumpang untuk mendapat rahmat. Dan kalangan ahli PBM ini adalah terdiri daripada pimpinannya, adalah terdiri orang-orang yang khianat. Saya tidak yakin rakyat akan menerima mereka. Saya tidak yakin, sebab itu saya kata semalam, walaupun Tan Sri Muhyiddin akan bertanding di Pagoh, saya tidak yakin bila boleh mencapai kemenangan. Mereka merasakan bahawa kerana Tan Sri Muhyiddin itu Perdana Menteri, jadi nak pilihan raya nanti itu Bersatu ada chance untuk menang. Ini saudara kan, semasa PAS tiga-tiga komponen, eksekutif, legislatif dan judiciary seperti satukan oleh PA dan DAP. Itu masalahnya. Nampaknya PN macam amalkan pendekatan yang sama. Itu masalah yang saya katakan. Mereka meneruskan legasi yang mencampur adukkan, di mana eksekutif mau menguasai legislatif, eksekutif mau menguasai judiciary. Bila kerana mereka menguasai judiciary, maka mereka boleh mengarahkan AG, mengarahkan mahkamah untuk memulakan proceeding mahkamah yang terpilih. Orang aku jangan bawa.
Awal ni kena bawa. Sebab, saya cakap terus terang, kebanyakan menteri-menteri yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional, mereka ada kes. Sekecil-kecilnya, ahli parlimen Masjid Tanah, Mas MIT. Jangan lupa, terdedah cerita bagaimana sewaktu beliau menjadi timbalan menteri pelancongan. Terdedah mengatakan ada unsur-unsur korupsi berhubung dengan mereka yang mau membuat ibadah umrah. Kononnya ada melibatkan untuk dapatkan permit, untuk dapatkan itu dan ini. Tapi ke mana kes itu? Begitu juga Datuk Mustafa Mohamed. Jangan lupa, ia dijeli. Ahli parlimen jeli. Juga ada siasatan. Hilang. Bila saja Bahasa Nasional kalah, mereka masuk dalam PBM. Jadi ini yang membuatkan persepsi orang adanya prosecution ataupun tuduhan ataupun perbicaraan terpilih. Jadi yang menjadikan kepantangan kepada kerajaan Pakatan Harapan waktu itu kerana mereka mahu Datuk Seri Zahid Hamidi bawa ahli UMNO menyertai kerajaan PH. Dia nak supaya ahli parlimen ni semua unlock masuk dalam PH. Kalau tidak, kamu akan seret ke mahkamah sebab kononnya ada kes. Datuk Zahid Hamidi memilih untuk go ahead. Saya tak bersalah, bawa lah mahkamah. Sebab itu sampai sekarang masih perjalanan, masih ada mahkamah dibicarakan. Sedangkan mereka-mereka yang berada dalam Pakatan Harapan waktu itu ada lebih kurang 12 orang. Semua kes sudah dibuka, siasatan telah dimulakan. Tapi ke mana siasatan itu? Apa jadi dengan kes tersebut? Hilang. Bagai debu-debu asap. Hilang. Bila mereka berkuasa. Jadi apabila eksekutif mencampuri judiciary. Judiciary ini termasuklah ketua hakim negara, kemudian peguam negara, hakim-hakim dan jabatan kehakiman. Sepatutnya mereka ini bebas. Hakim, ialah hakim, dia akan memutuskan setiap apa yang dibawa oleh pegawai yang menuduh dan peguam bela. Dan hakim membuat keputusan. Ini tidak. Kalau kamu tidak bersama kerajaan, kamu seret ke mahkamah. Tujuan tidak lain tak bukan boleh untuk memalukan ataupun mewujudkan persepsi. Persepsi bahawa sipolan-sipolan telah terlibat dalam keadaan begini. Dan masalah di Malaysia ini, rakyat kita di Malaysia ini, bila seseorang itu berada di mahkamah, maka mahkamah awam telah menjatuhkan hukuman. Mahkamah media menjatuhkan hukuman. Sekarang dalam masalah ini, media sosial. Bawa aja satu orang ke mahkamah, timbul macam-macam cerita. Sebenarnya kalau nak buka cerita tu, pergi ke pejabat AG, ada 1,001 kes. Ada melibatkan menteri-menteri. Sebab saya katakan, siapa yang tidak ada yang boleh maksum? Kalau nak dibawa dari segi hukum yang ada, tak ada seorang pun yang tak ada buat salah. Saya sendiri bercakap ni pun kadang-kadang terlanjur juga. Boleh buat salah juga. Boleh dibawa di charge di bawah akta komunikasi. Boleh. Kalau tak, kan? Tetapi terpulanglah pula kalau kita ini jenis-jenis lompat ni Akak Ombi tak terima. Betul, saya setuju. Jadi mereka melompat kerana mereka tahu mereka ada penyakit. Boleh dikatakan semua menteri-menteri yang melompat yang ada dalam PBM itu. Kalau buka saja akaun bank mereka tu, adalah yang tak sepatutnya dengan pendapatan. Ada yang sorok melalui milik keluarga dan sebagainya. Saya dapat laporan beli kereta yang terbaru sekarang ni, beli kereta rumah 800,000 nilai kereta tu. Sedangkan gaji kamu persen. Ini masalah sebenarnya. Jadi Abdul Majid Harun Kuli dah bagi tahu semua ahli parlimen UMNO PN 3 KPN. Ini saranan daripada Yang Mulia Tengku Razli Hamzah. Sebab dia melihat bahawa mereka yang berada dalam Perikatan Nasional tidak ikhlas, tidak jujur. Malahan mereka mau menjadikan UMNO ini adalah sebagai parti kelas 3. Seperti kupang tembaga, melukut di tepi gantang. Kalau UMNO tarik sokongan saja, habislah. So jadi kita panggil pilihan raya. Tapi kerana masalahnya ada juga kalangan pimpinan-pimpinan UMNO nak jaga diri. Sebab itu saya kata saya tak marah kalau saudara nak bercakap soal pimpinan UMNO. Saya pun setuju juga. Saya pun balon juga. Tapi jangan sebut UMNO. Sebab pimpinan UMNO
yang mewakili parti UMNO yang bertanding dalam pilihan raya itu lagi menggunakan tiket UMNO yang dimenangkan oleh Gerak Kerja Akar Umbi, berhempas pulas ahli-ahli UMNO, peringkat cawangan, peringkat PDM, peringkat bahagian. Harap mereka, usung mereka, bersengkang mata dalam tempoh 12 hari nak memenangkan mereka ini untuk menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Negeri. Begitulah mereka menang, didukung, disokong dengan penuh kesyukuran. Tapi apa berlaku? Bila waktu itu diumumkan UMNO Barisan Nasional tidak cukup kursi untuk membentuk kerajaan, maka Parti Keadilan, waktu itu Parti Keadilan, bukannya Pakatan Harapan, Parti Keadilan cukup jumlah untuk bentuk kerajaan. Bentuklah kerajaan. Maka berbondong pula mereka melompat. Tentulah ini mengecewakan hati dan perasaan orang UMNO. Tentulah ini menyakiti. Saya yakin kalau saudara tengok wakil rakyat begini itu, sebab kita ni orang Melayu ni ada dia punya apa? Dia punya Tomadina, ada budayanya, tidaklah begitu menunjuk sikap yang kurang sopan. Tapi dia kalau boleh tak nak pandang. Kerana itu saya kata dulu di Jeli ada tempat-tempat, ada kampung-kampung, Datuk Mustafa Mohamad hadir di rumah orang kedua kahwin, dia masuk dalam bawah bangsa tu, orang keluar sebab orang kecewa. Kami menang sebab waktu itu mereka menang bertanding dengan parti PAS lah, bertanding dengan parti-parti pembangkang yang lain. Dan hari ini saya melihat juga bahawa budaya ugut-mengugut masih wujud lagi. Dan kadang-kadang sampai ke tahap pukul memukul, saman menyaman. Benda ini kita dah lebih 70 tahun kita merdeka. Cukup-cukuplah sepatutnya. Sepatutnya sekarang ini kita menjadi orang lebih matang. Kita generasi merdeka. Kita pewaris kemerdekaan. Tidak sepatutnya kita mengamalkan politik yang macam ketika dulu siapa nama Osman apa ke. Bawa kapak kecil pukul perma, mati kawan tu. Kita tidak harus mengizinkan lagi macam mana operasi lalang. Berapa ramai orang ditangkap, disimpan dalam penjara, dihantar ke Kemunting, dipisahkan dia dengan keluarga dia hanya kerana berbeza ideologi politik. Bukan merupakan ancaman kepada keselamatan negara, tapi ancaman kepada keselamatan politik mereka. Jadi kalau benarlah apa yang dinyatakan bahawa nak simpan Datuk Najib, nak simpan Datuk Zaid Hamidi, nak simpan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini sebenarnya tak betul. Ini mengundang masalah yang dulu-dulu. Kita orang Melayu, warga bangsa Melayu Islam masih lagi terkesan dengan peristiwa memali di Baling. Satu sejarah hitam yang tidak boleh dilupakan. Sampai hari ini, kita mungkin lupa, tapi keluarga dia macam mana, nenek dia macam mana. Sebagaimana saya tidak akan boleh lupa apabila datuk saya ditembak di hadapan orang Melayu oleh komunis. Dia balik daripada sekolah. Apa salah dia? Kerana waktu itu zaman Jepun, dia mengajarlah dalam bahasa Jepun. Tapi kerana dia dikatakan sebagai tali barut Jepun, maka komunis kumpul orang kampung. Bila dia keluar daripada kedai, dia tembak di hadapan orang Melayu. Dan sampai malam dulu saya mengatakan, tak ada seorang pun bangsa Melayu nak bertanya kenapa kamu tembak Cikgu Razak. Tak ada. Hinanya bangsa kita ini. Jadi benda itu saya terkesan. Sebab datuk saya tak berdosa. Seorang guru ditembak. Kalaupun dia nak berjuang untuk kemerdekaan negara dia, apa masalah dia? Jadi kita tak mahu adanya politik yang sebegini. Kita mahu kita warga cinta damai. Yang sudah tu sudah. We can forget and forgive, but we cannot forget. Jadi saudara yang berada keluarga di Mamali bukan seorang. Berpuluh keluarga Mamali yang terkorban. Jadi peristiwa ini tidak boleh dilupakan. Walaupun dah ada kertas putih dan sebagainya, kadang-kadang dibuat macam, tapi hanya kerana waktu itu masalah politik. Kalau gitu kenapa tak tembak, tak bunuh ini keluarga Raja Langit tu? Elok aja tangkap Raja Langit. Kalau kita nak buat perbandingan lah. Jadi begitu juga dalam politik kita kena matang. Jadi saudara Ken, sampai masanya AMOK perlu dilakukan. UMNO selepas belanjawan dilakukan, UMNO mesti tunjukkan tarikh ke biadaban. Nah kita kalau boleh, kita tak maulah kita seboleh mungkin
warga UMNO yang cinta damai, UMNO yang sentiasa menggambarkan sikap warganya yang berdisiplin, yang berbudaya, yang bersopan santun. Kalau kita tak setuju, kita bangun kita tak setuju. Jadi kalau saudara Ken mengatakan amukan itu nak tunjuk bahawa kita boleh tak bersetuju, saya bersetujulah. Tapi bagi saya, janganlah kita hanya semata-mata kerana tak bersetuju tu for the sake of tak setuju. Tak boleh. Kalaulah cadangan itu dibawa, untuk kepentingan moratorium ditangguhkan sehingga selesai masalah ekonomi, wajar ahli parlimen UMNO sokong. Wajar ahli parlimen PKR sokong. Wajar ahli parlimen DAP sokong. Sebab ini melibatkan kepentingan rakyat. Mereka adalah wakil rakyat. Mereka harus memikirkan apa sahaja yang akan dibincangkan bermula daripada 6 November nanti, tidak lain dan tidak bukan adalah kepentingan untuk rakyat. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ekonomi yang begitu teruk terkesan. Saya nak bagi tahu, berkali-kali saya katakan, di England dah lumpuh. Di Amerika apatah lagi, berpuluh juta orang tak ada pekerjaan. Di England kalau tengok dalam Oxford Street, kedai-kedai tutup, perusahaan tutup. Begitu juga kita di sini. Saya berkesempatan kadang-kadang naik Grab, tanya, saudara dulu kerja mana? Dia kata saya dulu kerja buat syarikat elektronik, buat alat itu, buat alat ni. Sekarang tak boleh kerja. Jadi Kopral Darus, UMNO kena berdiri dengan kaki. Itu saya setuju. Tetapi UMNO tak boleh semata-mata kalau cadangan ini dibawa oleh Pak Tengku Zafrul itu baik, dia kena sokong. Katalah Tengku Zafrul menyatakan bahawa Dewan yang mulia ini, Kementerian Kewangan mencadangkan supaya satu bentuk satu bentuk rancangan ekonomi menyangkut soal moratorium. Maka bank hendaklah meneruskan moratorium ini tanpa mengambil kira daripada sekecil-kecil pinjaman hinggalah sebesar-besarnya. Moratorium ini hendaklah dilaksanakan sepenuhnya. Wajar disokong. Cuma bila nak berbahas, tanyalah apa dia punya SOP, bagaimana cara bank itu melaksanakan. Telahkan ada arahan pada pihak bank? Adakah sudah dikaji dengan pihak bank? Kesan dan sebagainya. Apakah ini melibatkan juga duit kerajaan? Ini perlu kita perhalusi, tetapi bukan tidak menyokong. Begitu juga bila dia kata dengan ini rancangan bantuan untuk rakyat, rancangan prihatin kepada rakyat. Wajar kita bertanya, sejauh mana wang ini dibayar? Sejauh mana Makcik Limah, Makcik Bedah, Pak Saleh dan seluruh orang kampung, rakyat B40, B60, M60, B20, anak-anak muda dapat ke tak dapat? Duit ini berapa mana, dari mana puncanya? Ini perlu ditanya, bukan nak tolak. Jadi kalaulah Kementerian Kewangan ataupun menteri itu gagal nak bawa begitu, maka kita tangguhkan dulu. Menangguhkan belanjawan itu bukan berarti ditolak. Banyak orang kata bila kita minta supaya ditangguhkan untuk dikaji semula. Hanafiah Sidin, Datuk ada bunyi anjing menyalak tu, garangnya anjing, biarkanlah. Saya dah kata awal-awal tadi, if you nak masuk dalam ruangan saya, we must agree to disagree. Tugas saya saban malam memberi pencerahan. Now kita bercakap soal peranan kepada ahli-ahli parlimen. Sama ada dia mewakili parti DAP, sama ada dia mewakili parti PAS, dia mewakili parti PEN, dia mewakili UMNO, dia mewakili PBM, asalkan mereka bernama ahli Dewan Rakyat. Tak kira lah daripada Kelantan, tak kira daripada Sabah, tak kira daripada Sarawak. Apabila dibentangkan soal belanjawan ini, mereka perlu memperhalusi dan berbekalkan kepada pengetahuan dan juga hasrat rakyat yang diwakili. Contoh, rakyat di Sabah, dia akan menuntut bagaimana dengan namanya bantuan prihatin. Sewaktu Sabah menghadapi 800 orang kena COVID, apa bantuan diberikan? Takkan nak serah pada kerajaan negeri semata-mata. Kenapa federal menghukum kerajaan negeri? Apakah kerana waktu itu kerajaan negeri dipimpin oleh warisan? Kenapa federal sekarang ini yang dulu kata nak ambil alih pentadbiran Sabah telah pun diambil Sabah? Apa berlaku sekarang? Berapa banyak peruntukan diberi pada Sabah? Kenapa diketepikan? Mereka juga adalah pembayar cukai. Mereka adalah rakyat Malaysia yang wajib mendapat segala bentuk bantuan. Ini yang perlu dilakukan oleh orang macam Datuk Alimin, orang macam Boh Mokhtar. Tambah-tambah lagi sekarang ni Datuk Boh Mokhtar adalah sebagai timbalan Ketua Menteri. Tentulah beliau mendapati lebih banyak maklumat berhubung dengan rakyat Sabah.
Begitu juga dengan warga Perlis. Jangan ingat kami dah tak ada COVID ini, maka kami diketepikan. Tapi jangan lupa, kesan daripada COVID ini, perusahaan kami, pertanian merosot. Pekerjaan tak ada, rakyat tak ada kerja dan sebagainya. Apa kerajaan nak buat? Jadi bila bersoal pada begitu, janganlah menteri ingat sebagai musuh. Mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat. Sebab itu bila di address ataupun dipanggil mereka, bukan dipanggil dengan nama. Speaker ataupun siapa berhujah dia akan panggil. Yang berhormat daripada Jelutong. Tentulah kali ini Jelutong akan cuba menjadi juara dan sebagainya. Saya berkeyakinan Jelutong akan bangun dengan cara yang memang kita tahu perangai dia begitu. Jadi saya akan ketawa je lah. Jadi soal dia betul ke tak betul argument dia, memang dia jenis begitu. Sebenarnya soalan ni, Datuk, mengapa ahli MKT tak calonkan Kuli sebagai TPM? Ini cerita sebenarnya. Saya berjumpa dengan Tengku Razali. Okey, ini saya jelaskan juga. Berkali-kali, beliau bukanlah satu orang yang memburu jawatan. Dia bukan memburu jawatan. Jadi cuma yang kita kecewa, ahli-ahli UMNO ataupun pimpinan UMNO, ahli Parlimen UMNO, ahli Majlis Tinggi UMNO yang padang sepi. Langsung tak fikir langsung. Nama Tengku Razali tak ada langsung dalam vocabulary pemikiran mereka antara orang yang boleh memperbaiki ekonomi negara. Dengan segala latar belakang, segala sejarahnya, dengan ilmu ekonomi yang dia ada, dengan setiap kali bila dia berucap, dia memberi pandangan apa semua. Yang ini mereka lupakan. Langsung, tak ada langsung. Saya pun hairan sebab itu 2 malam lepas saya kata ada apa hal ni orang UMNO ni. Orang yang baik disepikan. Soalnya nak terima tak terima soal lain. Soal Tengku nak terima tak terima soal lain. Tapi kenapa disisihkan di saat kita masih ada beliau? Sebab itu saya nampak ada gambar, tersiar gambar mengatakan Tengku Razali bertemu dengan Dr. Mahathir. Lepas itu ada news mengatakan ada usaha-usaha untuk mewujudkan unity government, kerajaan unity penyatuan. Bagi saya itu benar atau tidak soal lain, tetapi begitulah. Malahan tu Dr. Mahathir pun memperakui Tengku Razali punya kemampuan. Dan saya rasa mungkin Dr. Mahathir mahu memperbetulkan segala kesilapan masa silam beliau. Saya jangan lupa berkali-kali saya katakan Tengku Razali Hamzah sepatutnya dah jadi Perdana Menteri selepas Dr. Mahathir. Sudah ada perjanjian antara Dr. Mahathir dengan Allahyarham Tun Hussein On. Artinya Tun Hussein On kata, you ambil alih sebagai Perdana Menteri, tapi timbalan Perdana Menteri adalah Tengku Razali. Tapi tidak berlaku begitu. Memanglah saya marahlah, kita pun marahlah kenapa Dr. Mahathir bersikap begitu. Sebab dah janji. Akhirnya Tengku Razali digelecek ataupun ditipu, terpedaya. Maka dilantik, diminta Tun Musa Hitam bertanding. 2 sahabat karib ini berperang. Tapi Tengku Razali dia orangnya terbuka. Okeylah sah, the more the merrier, mari kita bertanding. Dia orang baik, Tengku Razali tak ambil kisah. Tapi bila dah menang Tun Musa Hitam, dia memperakui. Asri Mat ni banyak report kat MP ni banyak yang merah. Jadi siapa yang layak nak menggalas Malaysia ni? Ini saya katakan baru sekarang. Jadi yang saya nampak untuk saat ini tidak letak bukan Tengku Razali Hamzah. Kerana beliau menyata dia ikhlas. Dia tidak lagi mahu menjadikan politik ini sebagai tempat untuk mencari wang. Tun Mahathir dah hilangkan dan sorok jasa Tengku Razali. Tapi saya yakin ada 2 perkara yang berbeza. Mungkin juga waktu itu, mungkinlah. Sebab Tengku Razali musuh dia bukan hanya di kalangan orang-orang dalam UMNO yang cemburu atas kemampuannya. Bukan hanya di kalangan parti-parti pembangkang. Tapi beliau musuh paling utama sekali adalah The Seven Sisters. Seven Sisters ini adalah orang-orang yang menguasai syarikat Shell, syarikat BP, syarikat Esso, syarikat Caltech. Ini adalah 7 syarikat dunia yang menguasai dunia petroleum. Dia tidak akan memaafkan Tengku Razali. Terlebih-lebih lagi Shell. Sebab perjanjian waktu kemerdekaan kita semua, perjanjian antara Shell dengan Anglo-Dutch Company, selagi ada bulan dan bintang,
minyak ini adalah milik Shell. Tapi bila Tengku Razali menjaga Petronas, mewujudkan Akta Petronas, maka milik Shell itu hilang. Cara silat Tengku Razali itu mengikut dengan cara undang-undang dan sebagainya. Ini membuatkan mereka berdendam. Seven Sisters mau menjadi okeylah, tak apalah kau dah ambil balik Petronas. Tapi nakkan supaya minyak atau Petronas ini dijadikan macam mana Pertamina di Indonesia. Tapi kerana yang Muhammad Tengku Razali baik dengan Ibu Sutomo, Ibu Stowo menceritakan bagaimana masalah Pertamina yang berhadapan dengan Shell dan juga dengan mobil. Jadi berdasarkan pengalaman itu dipinda, akhirnya wujudlah Akta Petronas. Dan hari ini suka tak suka kita kena terima hakikat. Kemantapan ekonomi negara, pembangunan negara banyak disumbang, dibantu oleh wang yang dihasilkan oleh Petronas. Dan sekarang ini di saat negara sedang berhadapan dengan kesusutan, kemurungan, kerana apabila Petronas sudah mengumumkan bahawa syarikat Petronas mengalami kerugian beribu bilion. Petronas mengumumkan bukan beribu, rasanya dalam 5-6 bilion Petronas rugi. Kalau dia dah rugi, macam mana dia nak sumbang kepada kerajaan? Macam mana nak sumbang pada negara? Sebab kantung dia dah kosong. Bila dia rugi, itu kosong lah. Minus. Sebab itu, orang seperti Tengku Razali ini perlu dikembalikan supaya bila dapat memimpin, tak lama mana pun, dalam soalan usia begini, supaya dia dapat merangka balik. Kerangka, roadmap dan negara kini, ekonomi kita ni dapat berada kembali di landasan yang benar. Jadi kalau bila nak buat begitu, tentulah ada orang tak suka. Sebab kalau Tengku Razali berada nanti, dia akan siasat. Kemana hilangnya wang Petronas? Bila wang ini hilang, tentulah ada tindakan. Mereka juga diburu ketakutan. Ini yang masalahnya. Saya rasa mungkin mereka tak nak menyebut nama Tengku Razali. Yang kedua, kalau yang Muhammad Tengku Razali dilantik, dicalonkan sebagai Perdana Menteri, beliau akan melakukan pembersihan. Bila pembersihan, tentulah mereka-mereka ini tiada tempat. Sebab Tengku Razali dia kata terus terang, dia nak tengok siapa yang jelas, ikhlas untuk bina negara. Siapa yang perlu negara. Sebab mereka ada gaji. Gaji mereka lebih besar daripada kalangan awam. Kalau dia menteri, dengan pendapatannya, dengan perksnya, dengan segala peruntukan yang diberi oleh kerajaan, tak sepatutnya mereka sakau projek. Tak sepatutnya mereka terlibat dengan korupsi. Ini pegangan hidup Tengku Razali. Sebab beliau waktu dia jadi Menteri Kewangan, bawalah. Kalaulah Tengku Razali ada terlibat dalam reformasi, dalam korupsi, dah lama dah Dr. Mahathir simpan dia. Sebab waktu itu jangan lupa dia tubuhkan Parti Semua Apa Pernah, dia wujudkan APU, lawan dengan UMNO dan sebagainya, lawan dengan kerajaan, dan dikorek satu persatu di Kementerian Kewangan. Akhirnya terbukti satu apa pun tak ada nak digunakan untuk cah Tengku Razali. Tambahan pula lagi adanya himpitan dari negara luar. Don't ever put this man up there. Sebab Barat berusaha untuk tawan Tengku Razali. Memanglah dia bijak, lantik sebagai pengurusi Bank Dunia semua. Tapi dia boleh kata, no, I'm not going to answer to you all. My country come first. Tengku Razali tidak akan bergajah. Dia bagi dia Petronas ini satu benda yang rapat dengan diri dia. Dia akan berusaha untuk mempertahankan, dia akan berusaha untuk kembali untuk membina Petronas. Terpulanglah pada pimpinan kerajaan atau pimpinan daripada UMNO, hendak dengan tindak. Jadi bagi saya, soal negara ni adalah satu malang. Kalau tiba-tiba permata yang berharga ini kita ketepikan. Saya menganggap Tengku Razali adalah permata ekonomi negara. Sayang bila dia tidak dapat kita guna pakai pemikirannya, caranya, olahannya. Satu benda yang sayang bagi negara. Kenapa kita nak ikut dengan pandangan orang? Kenapa kita nak ikut dengan pandangan orang yang meletakkan kepentingan diri? Benarnya, sebenar-benarnya apa yang dihadapi oleh negara hari ini adalah kerana mereka melihat politik itu untuk tempat buat duit. Sebab itu mereka bagai nak geraklah kepung Tan Sri Muhyiddin ini. Biar Tan Sri Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri, jadi mereka boleh buat duit. Jadi menteri-menteri apa semua tu. Sebab ada ruang. Mereka tidak tahu sebenarnya sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, telah berada kemerosotan ekonomi.
Negara sekarang ni you jadi menteri pun tak boleh nak buat apa sekarang. Jangan nak tunjuk pandai. Carilah orang yang tahu switch dekat mana. Jangan kata akulah menteri. Sekarang sebelum ni mereka tak pernah jadi menteri. Tiba-tiba dapat jadi menteri. Menteri ni besar pangkatnya. Tapi kalau kamu tak berkemampuan, macam Tan Sri Muhyiddin, tak mampu. Nak buat macam mana? Dia betul. Bagi Tengku Razali, my country come first. My people come first. Sebab itu, saudara mungkin tak tahu ya, macam di Kelantan tu banyak tanah-tanah yang miliki beliau. Dia ada juga yang kedai-kedai dekat Kota Baru tu. Kalau yang 2 tingkat tu, boleh katakan sebagai milik beliau. Saya tanya kat dia, kenapa dia tak bangunkan sampai 5-6 tingkat, 10 tingkat? Kedai-kedai tu. Dia kata, Datuk, kita meniaga yang menyewa kedai-kedai saya tu, rakyat saya. Jadi kalau saya bangunkan dengan bangunan besar, tinggi-tinggi apa semua tu, tentulah kosnya tinggi. Jadi sewa akan naik. Jadi mereka tak mampu bayar sewa. Jadi macam mana mereka nak bayar sewa? Akhirnya mereka gulung tikar. Jadi biarlah dia kata. Sampailah nanti bila ekonomi dah baik nanti kita bangunkanlah. Itu cara pemikiran Tengku Razali. Dia pesan macam hari Isnin lepas saya berpeluang dengan beliau. Dia kata, Datuk, jangan lupa berbelanjalah setakat keperluan. Dia pesan kan. Dia tidak mahu melihat kita boros berbelanja. Dia kata, buat apa negara belanja sekarang ni? Masalah yang ada sekarang ni banyak. Dia kata, banyak. Wang hilang. Contoh, yang saya nyatakan terang, contohnya apa berlaku di Mindef. Ada isu cerita kapal helikopter yang diorder tak sampai, wang dah dibayar. Cerita kapal laut dan sebagainya, wang dah dibayar, tapi tak ada pun. Inilah cara mereka melakukan pengkhianatan terhadap negara waktu mereka bergelar pemimpin. Saya jangan beritahu kat saudara, saudara jangan tuduh parti saya. Pemimpin saya ada yang korup. Pemimpin saya ada yang pelahap. Tapi jangan tuduh UMNO. Itu saja. Dan kehadiran Tengku Razali lain tak bukan. Semata-mata untuk melihat bahawa negara ini maju kembali. Dia tak ada nak lain. Tapi kenapa Kuli tak disokong dalam pemilihan presiden lawan Datuk Zahid dan KJ? Sebab UMNO waktu itu, budaya dalam UMNO ketika itu, nak saya jelaskan, budaya UMNO waktu itu sudah budaya wang. Kebanyakan pimpinan di peringkat bahagian sudah terjebak dalam korupsi politik. Mereka bertanding satu jawatan itu tidak lain tidak bukan untuk mencari kekayaan. Jadi dengan jawatan itu mereka nak cari duit. Whoever can give me more money. Maka berlakulah tawar-menawar. Tengku Razali tak nak menawar begitu, dia tak mau. Sebab itu saya katakan, you nakkan fikiran dia. You nakkan khidmat bakti dia. You nakkan tenaga dia. Takkan dia minta dia keluar duit lagi. Ini masalah sebenarnya. Ini yang berlaku pertembungan. Apa yang berlaku dengan H2O, apa berlaku dengan KJ, dan juga Datuk Zahid Hamidi juga. Sebab ada kawan-kawan klaim Tengku Razak Hamidi juga. Memang saya cakap terus terang. Merasakan bahawa dalam politik ini perlu juga adanya bantu-membantu dari segi aspek kewangan. Cuma kelebihan beliau sebab beliau lebih lama bersama dengan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan waktu yang sama beliau adalah sebagai penggerak utama dari segi kempen-kempen Datuk Zahid, Datuk Najib, maka beliau ada pengaruhnya. Tapi orang lain, patutnya waktu tu KJ tak payah bertanding lah. Kalau betul-betul ini tidak. KJ merasakan bila Tengku Razali bertanding, Tengku akan tarik sebahagian daripada sokongan Zahid Hamidi. Dan dia akan menang sebagai presiden. Matlamat tidak lain tak bukan dapat jawatan ini, tak ada kerja lain lah, orang keliling. Mungkin KJ dah cukup kaya. Tapi orang keliling dia yang merasakan kalaulah KJ jadi presiden, aku dapat sesuatu. Kalaulah H2O jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, aku akan dapat ada masyuk. Ini masalah dia. Tapi kalau Tengku Razali jadi Perdana Menteri, tak payahlah. Dah tua lah. Itu pemikiran mereka kerana tidak memikirkan masyuk untuk dia. Mereka masyuk negara sengsara. Kalau mereka tak masyuk, negara maju. Ini yang perlu kita pertahankan. Yang saya katakan sekarang ni, kita perlu melakukan satu reform politik dalam UMNO itu sendiri. Dan ahli-ahli UMNO sama ada peringkat ketua cawangan, jadual kuasa bahagian, perlu balik kembali pada dasar perjuangan.
Sebab UMNO itu adalah sebuah perjuangan. UMNO bukan parti politik, UMNO bukan lumbung untuk mengaut segala keuntungan untuk kepentingan diri. UMNO adalah parti perjuangan, tidak lain dan tidak bukan, demi untuk bangsa dan negara. Dan oleh kerana saya nampak sekarang ni yang sesuai, Tengku Razak Hamzah. Terpulang pada saudara, malam besok kita bincangkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.